Pendengar kami akan membentangkan hukum pelaburan forex online. Jadi, apakah ini forex? Mari kita lihat kepada definisi forex itu. Forex ini berasal dari perkataan foreign exchange yang bermaksud pertukaran asing yang merujuk pertukaran mata wang dengan mata wang negara-negara asing. Jadi forex adalah sebagai satu transaksi pertukaran sejumlah nilai tertentu antara satu mata wang dengan satu mata wang yang lain antara dua pihak pada satu kadar pertukaran yang dipersetujui serta diserahkan pada satu tarikh yang dipersetujui. Transaksi ini dinamakan sebagai bai' as-sarf dalam istilah fiqh. Setelah mengetahui definisi forex itu, kita akan mengetahui apa itu maksud forex trading itu sendiri. Jadi forex trading pula adalah aktiviti perniagaan tukar beli mata wang yang bertujuan mendapatkan keuntungan melalui platform secara atas talian. Baiklah, setelah mengetahui transaksi ini yang dinamakan sebagai bai' as-saraf, jadi kita perlu mengetahui syarat bai' as-saraf. Okey, seterusnya kita pergi kepada bai' as-saraf. Okey, cara asasnya pertukaran mata wang dalam Islam, cara muamalatnya kita panggil bai' as-saraf. Jadi terdapat 4 syarat bai' as-saraf yang mana jika lepas ataupun jika dipatuhi semua syarat-syarat ini, maka forex tersebut adalah halal dan bersih lah. Pertama sekali adalah berlaku taqabbud, iaitu penyerahan kedua-dua mata wang. Okey, mata wang A dan mata wang B tu perlu dilakukan pertukaran taqabbud, diterima oleh pihak B dan diterima oleh pihak A. Okey, yang kedua adalah bebas daripada penangguhan, berlaku secara lani, iaitu berlaku secara on the spot. Tidak boleh ada setuju pada hari ini tapi pertukaran tersebut berlaku pada masa-masa yang ditangguhkan. Okey, yang seterusnya adalah bebas khiyar asyarat, yang mana tidak boleh meletakkan sebarang syarat dalam bai' as-saraf. Kemudian persamaan kadar. Okey, persamaan kadar ini ditentukan oleh nilai pasaran mata wang semasa. Jadi perlulah kadar tersebut sama, tidak boleh lebih. Jika sekiranya ringgit Malaysia RM4 ringgit bersamaan dengan $1, maka $1 tersebut perlulah diberi dengan harga RM4. Tidak boleh dibeli dengan harga RM5. Itu perlulah sama kadar mengikut pasaran mata wang. Baiklah, seterusnya kita pergi kepada jenis forex. Jenis forex terbahagi kepada dua lah mengikut kepada tempoh ataupun waktu forex itu dijalankan. Yang pertama sekali adalah kontrak forex segera, immediate. Yang kedua adalah kontrak forex masa hadapan, forward. Okey, untuk immediate terbahagi kepada tiga, iaitu pertama sekali nilai hari ini, iaitu pertukaran bersifat ad hoc ataupun memerlukan pertukaran segera, iaitu dua pihak berkontrak untuk melakukan pertukaran mata wang pada hari ini dengan kadar mata wang yang hari ini. Okay, yang kedua adalah forex masa hari esok ataupun forex esok, iaitu dua pihak yang berkontrak tersebut melakukan pertukaran persetujuan itu pada hari ini, namun dia punya pertukaran itu pada hari esok, tempoh satu hari dengan kadar hari esok lah. Kemudian nilai lani, iaitu on the spot, iaitu forex yang dipersetujui itu mengikut tempoh ataupun mengikut waktu transaksi. Okey, jadinya apabila telah dipersetujui itu, maka penyerahan mata wang itu akan berlaku dalam tempoh 2 hari sahaja selepas transaksi itu dibuatlah, mengikut kadar transaksi itu dibuat. Okey, baik. Kemudian nilai hadapan, forex nilai hadapan adalah pihak yang bertransaksi ataupun berkontrak tersebut melakukan persetujuan untuk melakukan pertukaran mata wang pada tempoh masa hadapan dengan kadar mata wang pada masa hadapan. Baiklah, kita lihat pula kepada dalil berdasarkan forex ini sendiri. Jadi, terdapat 3 dalil di sini. Yang pertama, az-zahabu biz-zahabi, wal-fiddatu bil-fiddah, wal-burru bil-burri, wal-sya'iru bil-sya'iri, wal-tamru bil-tamri, wal-milhu bil-milhi, maslan bi-mislin, sawa'an bi-sawa'in, yadan bi-yadin, fa'idha ikhtalafat hazil asnafu fabi'u kaifa syi'tum idha kana yadan biyadin. Jadi yang bermaksud di sini, emas dijual dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, barli dengan barli,
tamar dengan tamar, garam dengan garam, timbangan dan beratnya mestilah sama. Dibayar secara serta-merta, yakni bukan bertangguh. Namun, jika jenis dan kategori barangnya berbeza, maka berjual belilah mengikut yang kamu kehendaki dengan syarat mesti dibayar secara serta-merta. Hadis riwayat Muslim. Ya, hadis yang kedua pula menyatakan nahi an bai'ataini fi bai'atin wa an bai'in wa salaf. Jadi sesungguhnya Nabi SAW melarang dua jual beli dalam satu transaksi serta jual beli dan hutang. Hadis riwayat Musnad Ahmad. Jadi hadis yang ketiga pula ialah an Abdullah ibnu Amrin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yahillu salafun wa bai'un wala syartani fi bai'in wala ribhu ma lam man wala bai'u ma laysa indak. Jadi dari Abdullah bin Amr, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, tidaklah halal transaksi hutang dicampur dengan transaksi jual beli. Jadi tidak boleh ada dua syarat dalam satu transaksi jual beli, mendapat keuntungan daripada sesuatu yang tidak dijamin, dan jual beli sesuatu yang tidak dimiliki. Hadis riwayat Abu Daud. Okay, baiklah. Seterusnya kita akan pergi kepada permasalahan yang terdapat dalam forex trading, forex online ini. Jadi ada 5 masalah yang utama yang kita akan bincangkan yang menjadi sebab kenapa forex ini menjadi isu ataupun tidak halal ataupun haram untuk kita bertransaksi. Iaitu pertama sekali adalah qard, iaitu leverage. Qard ni adalah pinjaman. Okey, kita boleh samakan iaitu broker ni sebagai pemberi pinjam, pedagang ataupun pelabur adalah sebagai peminjam, dan kadar leverage adalah pinjaman yang diberikan. Sebagai contoh, broker tersebut meletakkan leverage dia 1/100. Okey, jadi apabila seorang melabur dalam forex, maka ataupun berdagang dalam forex, apabila dia masukkan RM1, dia akan dapat RM100. Itu adalah leverage yang diletakkan, nisbah yang diberikan oleh broker tersebut. Jadi apa isu yang berlaku dalam leverage ini adalah dalam terdapat 3 isu dalam leverage ni, iaitu pertama sekali ialah meletakkan syarat akad jual beli dalam qard, yang mana berdasarkan hadis Nabi melarang bai' wasalaf, iaitu jual beli dan juga hutang. Jadi apabila dia telah memberi hutang, maka tidak boleh dia meletakkan syarat untuk berjual beli di situ. Kemudian terdapat riba dalam leverage. Riba ni akan diterangkan dalam isu yang kedua. Kemudian leverage adalah pinjaman yang memberi manfaat kepada pemberi pinjam, yang mana apabila dia letak syarat untuk bagi orang yang melabur dalam forex trading ini, dia perlu bergerak dalam dia punya platform sahaja, sedangkan dia tidak boleh meletakkan syarat dalam dia punya jual beli tersebut, dalam hutang tersebut. Okay, baik, yang seterusnya adalah riba an-nasi'ah, iaitu charge rollover interest. Okey, riba an-nasi'ah ni dia apabila seorang pelabur ataupun pedagang ini dia membuka posisi yang mana dia membuka peluang untuk menukar mata wang tersebut dengan mata wang lain lebih daripada semalaman, maka platform forex tersebut akan mengenakan charge jika dia buka lebih pada semalaman. Charge ini adalah disebabkan oleh wang yang didagangkan ataupun wang yang digunakan itu adalah bukan wang yang dipinjam secara teorinya lah, dipinjam daripada broker tersebut. Jadi dikenakan charge lah, seperti mengenakan interest ataupun riba. Itu dinamakan rollover interest. Adapun ada juga forex yang mengatakan mereka patuh syariah, yang mana mereka tidak mengenakan rollover interest ini. Namun hakikatnya apabila dikaji dan didapati oleh pihak pengkaji, terutamanya pihak Jabatan Mufti lah yang telah membuat kajian, mereka dapati sebenarnya ada rollover interest tersebut yang telah disembunyikan di bawah charge-charge yang lain. Okey, baik. Seterusnya adalah qabd, penyerahan secara hakiki ataupun hukmi. Okey, dalam forex ini berlaku isu yang mana tidak berlaku qabd, iaitu yang pertama sekali adalah mata wang yang dibeli ketika membuka posisi tidak dikreditkan dalam akaun pedagang, sehingga mata wang tersebut dijual balik kepada broker ketika menutup posisi. Okey, baik. Sebagai contoh, apabila seorang pedagang dia membeli mata wang USD, kemudian dia mahu melabur lah, kemudian dia beli euro. Sebagai contoh, dia beli euro. Kemudian setelah dia beli euro, dia akan beli balik USD tersebut untuk mendapatkan untung. Sebagai contoh, pada asalnya dia ada $1 USD. Kemudian ditukar kepada euro, jadi 2 euro. Kemudian dia dapat setelah USD tadi naik, dia jual balik euro
untuk dapatkan USD untuk sebagai untung dia. Sebagai contoh tadi 1, kemudian dapat 1.5 sebagai contoh lah. Okey, jadi dia mendapat untung 0.5 USD. Jadi kat situ sebenarnya euro tersebut dia tidak dapat pun duit tu. Tak ada pun penyerahan euro. Maksudnya dia tidak boleh pun mengeluarkan duit euro tu ataupun tidak boleh menerima duit euro tersebut, melainkan dia tukar balik kepada USD, barulah dia dapat untung 0.5 USD tadi. Sebenarnya itu adalah tidak berlaku penyerahan. Kemudian keuntungan yang diperolehi dengan kenaikan harga mata wang dibeli hanya boleh dilakukan pengeluaran dalam nilai USD saja. Jika dia melakukan forex trading tadi melalui ataupun menggunakan mata wang USD, maka pengeluaran yang boleh dilakukan adalah dalam nilai USD sahaja, tidak boleh dalam nilai mata wang lain. Itu adalah perkara yang salah lah, sebab dia menjual beli mata wang lain tapi mata wang lain tu tidak dapat dikeluarkan atau tidak dapat dimiliki. Okey, seterusnya adalah jual beli mata wang yang tiada dalam pegangan. Okey, tadi kita cerita pasal qab, iaitu penyerahan. Setelah dia tak dapat terima, dia jual balik. Macam mana dia boleh menjual sesuatu yang bukan miliknya, kan? Seperti mana daripada hadis Nabi SAW, la bai' ma laysa indak. Jangan, tidak boleh berjual beli perkara yang tidak ada di sisi ataupun bukan milik kamu lah. Jadi apabila dia tidak mendapat nilai euro tadi, maka dia menjual balik nilai euro untuk dapatkan USD tersebut, sedangkan euro tu bukan ada dalam pegangan dia dan bukan hak milik dia. Berlakulah perkara yang kita panggil gharar lah dalam forex ini. Kemudian yang kelima adalah spekulasi ataupun kita panggil ramalan yang melibatkan unsur perjudian. Okey, majoriti platform forex ataupun broker ini menawarkan spot forex secara online akan ada satu warning, iaitu risk disclosure ataupun risk warning, yang mana dalam forex ini semakin tinggi risiko, semakin tinggilah keuntungan yang akan didapat. Dengan meletakkan warning tersebut, dia telah meletakkan satu orang panggil ramalan duit tersebut. Jadi apabila pelabur gunakan ramalan tersebut untuk melabur, dia seolah-olah dia berjudilah. Bagi contoh app forex tersebut dia meletakkan risiko bahawa dia akan rugi mata wang tersebut dalam bahayalah, rugi. So jadi dia ambil risiko tersebut untuk melabur. Maksudnya dia gamble. Dia gamble dengan risiko yang ada. Kerana apa? Kerana dia yakin kalau untung, dia akan dapat untung yang banyak. Jadi kat situ berlakulah orang panggil perjudian, yang mana spekulasi ini bersama ada persamaan dengan judi, yang mana dari sudut jangka masa yang pendek dan juga kadar risiko yang tinggi. Dalam tempoh yang sekejap saja, orang yang tersebut boleh rugi ataupun boleh gagal lah, boleh hilang semua duitnya. Dan dalam masa tersebut, dalam masa yang pendek juga, dia boleh dapat untung yang berkali-kali ganda. Jadi itu adalah persamaan antara forex dan judi lah, yang mana ada unsur perjudian yang menyebabkan dan kajian-kajian yang dilakukan oleh para sarjana juga mendapati bahawa ramai orang, 95% individu yang berdagang dalam spot forex trading ini mengalami kerugian total sepenuhnya setelah berdagang dalam platform forex ini. Jadi setelah mengetahui dalil-dalil yang dinyatakan tadi, bahawa jelaslah di sini hukum forex atau pertukaran mata wang dengan mata wang lain adalah harus, manakala forex trading melalui platform broker adalah haram berdasarkan permasalahan yang telah dinyatakan. Kesimpulannya, Majlis Fatwa di Malaysia telah menghukumkan forex trading haram. Kerajaan Malaysia juga tidak mengiktiraf urus niaga mata wang asing melalui saluran yang tidak sah seperti forex trading ini. Terima kasih daripada kumpulan kami. Assalamualaikum.